Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini, saya akan terangkan berkaitan keseimbangan pendapatan negara dua sektor, di mana ia merupakan sambungan kepada video yang lalu, iaitu fungsi penggunaan dan fungsi tabungan. Bila kita teruskan, keseimbangan pendapatan negara dua sektor. Keseimbangan pendapatan negara adalah satu keadaan di mana jumlah barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan dalam ekonomi sama dengan jumlah perbelanjaan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi ataupun unit-unit ekonomi. Pada tingkat keseimbangan pendapatan negara cenderung tidak berubah. Okey, kita boleh tengok dari segi dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan agregat ataupun AEAS. Dan yang kedua, pendekatan suntikan bocoran. Di mana melalui pendekatan agregat, jumlah nilai barang akhir dan perkhidmatan yang dikeluarkan, iaitu AS, aggregate supply, sama dengan nilai perbelanjaan yang dilakukan oleh unit-unit ekonomi. Di mana perbelanjaan agregat terdiri daripada perbelanjaan yang dilakukan oleh isi rumah, iaitu C, dan juga firma, iaitu I, pelaburan. Syarat keseimbangan melalui pendekatan agregat adalah AS sama dengan AE ataupun Y sama dengan C tambah I. Manakala melalui pendekatan suntikan bocoran yang merujuk kepada nilai aliran masuk wang dalam dua sektor yang merujuk kepada pelaburan ke dalam aliran pusingan pendapatan negara sama dengan aliran keluar wang, iaitu tabungan daripada dalam aliran pusingan pendapatan. Syarat keseimbangan bagi pendekatan suntikan bocoran adalah bocoran sama dengan suntikan ataupun pelaburan sama dengan tabungan, iaitu I sama dengan S. Penawaran agregat merupakan jumlah nilai barang akhir dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh pengeluar pada pelbagai tingkat harga dalam sebuah negara. Maka, penawaran agregat juga merupakan keluaran negara ataupun pendapatan negara, iaitu AS juga sama dengan Y. Perbelanjaan agregat, iaitu jumlah perbelanjaan yang dilakukan oleh semua unit-unit dalam ekonomi. Di sini merujuk kepada isi rumah dan firma. Komponen perbelanjaan agregat bagi ekonomi dua sektor ialah penggunaan, iaitu pembelanjaan oleh sektor isi rumah, dan juga pelaburan, perbelanjaan oleh firma. Suntikan merupakan aliran masuk wang ke dalam aliran pusingan pendapatan yang akan meningkatkan jumlah pendapatan negara. Komponen suntikan bagi ekonomi dua sektor ialah pelaburan. Manakala bocoran adalah aliran keluar wang daripada aliran pusingan pendapatan yang akan mengurangkan jumlah pendapatan negara. Komponen bocoran bagi ekonomi dua sektor ialah tabungan. Baiklah, kita teruskan. Kita tengok dari segi dua-dua pendekatan, iaitu pendekatan agregat AEAS dan juga pendekatan suntikan bocoran melalui jadual, rumus dan juga keluk.
Mulai jadual. Diberi dalam jadual keluaran negara, penggunaan dan juga pelaburan. RM juta. Okey, melalui pendekatan aggregate dulu. Kita akan tengok dari segi rumus, matematik dan juga keluk. Itu juga nanti melalui pendekatan suntikan bocoran. Juga kita akan tengok dari segi rumus dan juga keluk. Kita teruskan dengan yang pertama. Dari rumus pendekatan aggregate. Syarat keseimbangan tadi adalah AS sama dengan AE. Di mana ia juga merujuk kepada Y sama dengan C tambah I. Okey, tapi dalam jadual belum ada C. C kita merujuk kepada video sebelum ini, iaitu fungsi penggunaan. Di mana fungsi penggunaan adalah C sama dengan A tambah BYD. Jadi untuk membentuk fungsi penggunaan, kita cari dulu nilai B. B ataupun MPC, di mana formulanya adalah perubahan C bahagi perubahan Y. Di mana untuk membentuk MPC, kita kena ada dua pasangan C dan Y. Di mana saya mengambil pendapatan 400 dan juga penggunaan 400. Dan satu lagi adalah 500 pendapatan negara dan 480 adalah penggunaan. Jadi kita masukkan dalam formula untuk mengira MPC ataupun B. 480 ditolak dengan 400 bahagi dengan 500 tolak 400. Ini boleh rujuk kepada video sebelum ini. Bagaimana untuk membentuk fungsi penggunaan dan fungsi tabungan. Okay, seterusnya kita selesaikan 80 bahagi 100 dan kita dapat nilai B adalah 0.8. Seterusnya cari nilai A. Untuk cari nilai A, kita perlu ambil mana-mana pasangan C dan Y yang ada dalam jadual. Jadi kita masih menggunakan fungsi penggunaan. Itu C sama dengan A tambah BYD. Jadi saya mengambil pasangan 400 pendapatan negara dan 400 penggunaan. Kita masukkan dalam persamaan. Penggunaan 400 sama dengan A tambah, kita tak tahu lagi, B, iaitu kita dah dapat di atas tadi 0.8 dan kita masukkan Y ataupun YD dalam dua situ, Y sama dengan YD 400. Jadi kita selesaikan 400 sama dengan A tambah 320. Kita alihkan nombor bulat. Jadi kita dapat A 400 tolak 320 dan nilai A adalah 80. Jadi kita dah ada nilai B dan juga nilai A. Maka kita masukkan dalam persamaan penggunaan. C sama dengan 80 tambah 0.8 YD ataupun Y. Jadi kita dah ada nilai ataupun kita dah ada fungsi penggunaan ataupun C. Kita masukkan dalam persamaan Y sama dengan C tambah I. Y sama dengan 80 tambah 0.8 YD ataupun Y. Tambah dengan I. Okay, I adalah pelaburan. Pelaburan di sini merujuk kepada pelaburan autonomi, iaitu pelaburan yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan negara, di mana nilainya sama pada pelbagai tingkat pendapatan negara, iaitu 40. Jadi kita terus kira Y sama dengan 120 tambah 0.8 YD. Jadi kita alihkan Y. Y tolak 0.8 Y. D sama dengan 120. Ingat, dalam dua sektor Y sama dengan YD.
Jadi 0.2y sama dengan 120. Y sama dengan 120 bahagi 0.2. Dan kita dapatlah pendapatan negara keseimbangan iaitu 600 juta. YE adalah pendapatan negara keseimbangan. E merujuk pada keseimbangan. Okey, daripada pengiraan rumus kita boleh lukis kelok keseimbangan. Pasi menegak adalah AE. Sebelum ni dalam fungsi penggunaan, pasi menegak adalah C. Dan pasi mendatar adalah Y. Kita lukis kelok 45 darjah iaitu Y sama dengan AE. Di sini berbeza dengan kelok penggunaan. Kalau kelok penggunaan Y sama dengan AE, sekarang kita dah ada perbelanjaan agregat, jadi dah tukar jadi AE. Iaitu C tambah I. Okey. Jadi C, kelok penggunaan mencerong ke atas dari kiri kanan. C sama dengan 80 tambah 0.8YD. Maka pada paksi perbelanjaan agregat AE 80 iaitu penggunaan autonomi. Dan kita dapat pendapatan adalah 400. Macam mana dapat 400? Boleh rujuk video sebelum ni. Ataupun kalau yang dah faham, kita ambil nilai 800, kita ambil nilai 80, kita bahagi dengan MPS 0.2. Okey, jadi untuk kelok ni kita nak perbelanjaan agregat. Kita tahu fungsi perbelanjaan agregat adalah 120 tambah 0.8YD. Di mana 120 lebih tinggi daripada 80, maka kelok untuk AE lebih tinggi daripada kelok C penggunaan. Maka AE sama dengan 120 tambah 0.8YD. Di mana pada paksi AE kita letak 120. Dan di sinilah keseimbangan. Di mana Y sama dengan C tambah I. Dan nilai Y adalah 600 yang kita kira tadi. Okay, ini adalah mulai rajah bagi pendekatan AEAS. Okay, kita teruskan dengan pendekatan suntikan bocoran. Kita tahu S sama dengan I. S tak ada lagi. Maka kita kena kira S adalah fungsi tabungan. Fungsi tabungan adalah S sama dengan negatif A tambah 1 tolak B YD. Jadi S, kita tahu A adalah 80. Maka kalau negatif A, negatif 80. Jadi tambah dengan 1 tolak B. B adalah 0.8. Dan YD. Okay, jadi kita selesaikan. Kita dapat adalah S sama dengan negatif 80 tambah 0.2 YD ataupun Y. Jadi kita dah ada S. Kita masukkan dalam rumus keseimbangan. Negatif 80 tambah 0.2 YD sama dengan I. Sama tadi ya. I adalah pelaburan iaitu 40. Kita selesaikan 0.2 YD sama dengan 40 tambah dengan 80. Jadi 0.2 YD sama dengan 120. Y sama dengan 120 bagi 0.2. Juga kita akan dapat pendapatan keseimbangan. Pendapatan negara keseimbangan adalah 600. Okay, itu adalah untuk pendekatan suntikan bocoran melalui rumus. Jadi kita boleh lukis kelok. Di mana paksi menegak adalah kita boleh tulis S, I ataupun JW. Ataupun boleh tulis suntikan bocoran. Mana-mana salah satu pun dah cukup. Dan paksi mendatar adalah Y. Pendapatan negara. Kita buat kelok tabungan mencerong ke atas dari kiri kanan. Di mana fungsi tabungan adalah S sama dengan negatif 80 tambah 0.2 YD. Jadi nilai tabungan autonomi adalah negatif 80. So pendapatan 400. Jadi sekarang ni kita dua sektor kita ada I. Kita S sama dengan I. Okay, I adalah 40. Dan berlaku persilangan S sama dengan I pada titik E. Jadi kita akan dapat
juga adalah 600. Iaitu pendapatan negara keseimbangan adalah 600. Jadi kita dah mengira dan melukis kelok bagi pendekatan AES dan juga pendekatan JW, suntikan bocoran. Seterusnya, kita tengok mulai jadual. AE adalah C tambah I. Jadi kita tambah kolom, kita kira AE. Mana yang pertama 400 tambah 40, kita dapat 440. Pada pendapatan negara 400, perbelanjaan aggregate adalah 440. Dan kita kira yang seterusnya 520 bagi pendapatan negara 500, 600 bagi keluaran negara atau pendapatan negara 100 dan 80 bagi pendapatan negara 700. Jadi kita dapati pada pendapatan negara 600, AE juga 600. Ataupun AE itu C tambah I lah. Jadi dapati pada waktu tersebut Y sama dengan AE. Jadi pendapatan negara keseimbangan juga pada 600 juta. Okey, cuba kita cari tabungan. Nak cari tabungan adalah S sama dengan Y tolak C. Jadi 400 tolak 400 dapat tabungan kosong pada pendapatan negara 400. Dan seterusnya 20, 40 dan 60. Jadi kita dapati dalam jadual pelaburan 40 dan tabungan juga 40, iaitu pada pendapatan negara 600. Jadi dia memenuhi syarat S sama dengan I. Okey, jadi kita dapati dalam jadual keseimbangan pendapatan negara adalah pada 600 juta bagi pendekatan aggregate untuk rumus juga 600 juta. Bagi kelok juga 600 juta. Bagi pendekatan suntikan bocoran, rumus juga 600 juta. Dan kelok juga adalah 600 juta. Jadi kesimpulannya, untuk menentukan keseimbangan pendapatan negara, sama ada melalui pendekatan aggregate ataupun pendekatan suntikan bocoran, sama ada melalui jadual, melalui rumus matematik ataupun kelok, kita akan dapat jawapan yang sama, iaitu pendapatan negara keseimbangan, iaitu 600 juta. So, ibarat dia jalan yang berbeza, tetapi matlamat dia adalah sama. Semoga video ini dapat membantu pelajar untuk faham bagaimana untuk mengira keseimbangan pendapatan negara dua sektor dan juga melukis kelok, dan juga pendapatan negara keseimbangan dapat ditentukan juga melalui jadual. Sekian, terima kasih.